Hai, selamat datang kepada belajar RBT bagi tingkatan 3 bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini di bawah bab 2, kita akan belajar tentang pembangunan produk. Di bawah subtopik 2.1 penghasilan produk. So, untuk hari ini awak akan dapat 2.1.2 iaitu mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak produk dan juga meran 2.1.3 iaitu merancang konsep, elemen serta prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okey, so kita akan tengok sebelum ni kita dah belajar tentang langkah-langkah dalam proses penghasilan produk ada 8 iaitu kita ada kajian keperluan pelanggan, kita ada penyelesaian masalah inventif, kita ada project brief, perencanaan idea, lakaran idea, penghasilan modal dan juga pengujian dan penambahbaikan serta pendokumentasian. So hari ini kita akan pergi kepada perencanaan idea dan juga lakaran idea. So first kita akan tengok bahawa mengenal pasti asas teknologi yang sesuai iaitu yang pertama adalah justifikasi pereka bentuk dalam memilih teknologi yang sesuai. So justifikasi ni dia macam reason kenapa kita pilih benda tu. Contohnya awak nak sesuatu barang, kenapa awak nak barang tu? Justifikasi. So apakah tujuan justifikasi ni adalah untuk memilih teknologi yang sesuai dengan cadangan reka bentuk bagi memastikan produk itu dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. So apa sahaja aktiviti yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan itu adalah reason ni lah. Semua benda yang kita buat kena memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Terdapat 4 justifikasi pemilihan teknologi iaitu yang pertama adalah aplikasi teknologi yang dipilih, yang kedua adalah tujuan penggunaan teknologi, yang ketiga adalah fungsi teknologi, yang keempat adalah kekuatan dan kelemahan teknologi. So kita akan go through ni satu persatu iaitu yang pertama adalah aplikasi teknologi yang dipilih. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 47. Aplikasi teknologi yang dipilih. Kita dah belajar sebelum ni dekat tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Teknologi-teknologi yang kita dah belajar iaitu macam dekat form 1 kita dah belajar tentang sistem mitigasi dengan fashion. Dekat form 2 kita dah belajar pembuatan, mekanikal, elektrik, elektronik, aquaponik, makanan. Dan dekat tingkatan 3 kita dah belajar mekatronik. So, bila kita kata tentang aplikasi, kita kena gabungkan dua aplikasi yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu produk. So, itu dah yang pertama. Yang kedua, daripada kita pilih aplikasi tadi, kita kena tahu tujuan kita pilih aplikasi tersebut. So, tujuan dia adalah untuk mendapatkan kesan yang unik, memenuhi keperluan pelanggan, mampu berdaya saing dengan produk yang lain. Kemudian yang ketiga adalah apa fungsi aplikasi teknologi yang kita pilih tu. So bila kita pilih aplikasi yang kita dah pilih tadi tu, dia ni boleh selesaikan masalah produk sedia ada. So dekat situ awak sebagai seorang designer, awak kena faham teknologi yang awak pilih, adakah dia adakah dia memerlukan produk yang dihasilkan itu unik dari segi fungsi. So yang terakhir adalah kekuatan dan kelemahan teknologi. So, setiap aplikasi yang kita pilih tu, kita kena tahu kelemahan dan kekuatan dia. So, barulah kita dapat selesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Okey? So, ini adalah yang kedua iaitu teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. So, sebagai seorang designer, macam mana awak nak kenal pasti teknologi itu sesuai ke tak? Adakah ada memenuhi kehendak dan keperluan produk ataupun tidak? So, contoh dalam buku teks, dia bagi adalah berus kasut konvensional. So, dekat rumah kita semua orang, tak silap cikgu, semua ada berus kasut ni. Lah berus kasut konvensional. Tetapi kita kena tahu kelemahan yang ada pada berus kasut ni. Kelemahan dia yang pertama adalah dia akan menyebabkan kita rasa lemah tangan dan kerana dia memakan masa yang lama untuk kilatkan kasut. Yang kedua, bentuk dia yang tidak ergonomik. So, bila kita pegang benda tu, genggaman kita tu tak kuat. So, dia macam mudah loose, mudah terjatuh. Yang ketiga, kita ada saiz berus yang berbeza-beza yang mana dia mempengaruhi keselesaan orang yang menggunakan berus tersebut. Keempat, fungsi terhadap kasut tersebut dia satu sahaja iaitu untuk kilatkan kasut. Yang kelima, dia mengambil masa yang lama. So, berdasarkan kelemahan-kelemahan berus kasut konvensional ini, timbullah idea macam mana kita nak hasilkan sesuatu reka bentuk yang baharu. So, hasil daripada perbincangan iaitu
perbincangan bersama pasukan pekerja, ni discussion kan. Apa kita nak pilih? Kita nak pilih aplikasi yang mana? So berdasarkan perbincangan, aplikasi yang dipilih bagi contoh pengilat kasut mencik ni dalam buku teks muka surat 50, dia menggunakan aplikasi reka bentuk elektrik gabungkan dengan reka bentuk mekanikal. So apakah tujuan dia? Kenapa nak gabungkan? So dia nak atasi kelemahan, dia nak hasilkan berus yang lebih dinamik, berkualiti, selamat digunakan mesra pengguna dan juga mesra malam. Okey. So yang ketiga adalah fungsi. Fungsi teknologi ini berkait rapat dengan aplikasi teknologi iaitu reka bentuk elektrik dan juga reka bentuk mekanikal. Dalam reka bentuk elektrik, dia pilih motor arus terus ni untuk menggerakkan gear. Dalam reka bentuk mekanikal pula kita guna gear taji. Yang mana contoh gear taji ni adalah ini. Dia boleh memindahkan kuasa dan memutarkan pengilat kasut untuk mesin kasut. Berdasarkan fungsi tadi kita kenal pasti pula berdasarkan komponen yang dipilih ni dia punya kekuatan dan kelemahan. Dari segi reka bentuk mekanikal untuk gear taji ni dia nak pindahkan kuasa dan memutarkan berus ni lah, polish pad ni. Tetapi gear taji ni susah nak dapat, ada kat kedai elektronik je. So susah sikit lah. Kalau dari segi part pengilat ni ataupun polish pad, dia boleh guna span, boleh buat mudah untuk bersihkan kasut, boleh basuh. Dari segi elektrik pula, kita ada motor arus terus yang mana motor arus terus ni kecil. So dia senang nak gerakkan gear dan dia dapati dan jangka hayat dia lama. Yang kedua ada bateri. Bateri ni kena ada, kalau tak ada bateri tak boleh hidup. Kalau switch tekan tutup ni pun kena ada. Kalau tak ada switch, motor tu bergerak 24 jam. Siapa nak berus kasut 24 jam? Tak ada. So switch kena ada lah untuk lengkapkan litar. Kita boleh tutup, boleh buka bila kita nak guna. So yang seterusnya adalah wayar lembah tunggal. Wayar lembah tunggal ni iaitu kena ada lah. Kalau tak ada tak boleh pasang dekat setiap komponen elektrik ni. Okay? So, kita akan uji mula iaitu yang pertama, tentukan 4 justifikasi pereka bentuk semasa memilih teknologi sebelum menghasilkan sesuatu pereka bentuk produk. Keempat justifikasi kita dah belajar iaitu tentang aplikasi teknologi yang dipilih, tujuan penggunaan teknologi, fungsi teknologi, kekuatan dan kelemahan teknologi. Tetapi, apa produk dan apa teknologi yang penting nak hasilkan produk yang baru? Dia adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Yang ketiga, apakah fungsi teknologi? Fungsi teknologi ini adalah untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. So yang kat sini, murah dan mudah didapati, sumber kuasa kepada sistem. So, apakah komponen yang digambarkan dalam maklumat? So adakah dia motor gear taji ataupun bateri? Dia adalah sumber kuasa. Sumber kuasa dia adalah bateri. Okey. So next kita akan masuk kepada 2.1.3 iaitu merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. So dalam konsep penghasilan idea, apa sahaja penghasilan idea bermula daripada lakaran. Sebab lakaran ini merupakan gambaran awal ataupun contohan idea. Apakah tujuan lakaran? Untuk dapatkan gambaran awal idea sesuatu reka bentuk dan juga fungsi sesuatu produk. Dalam konsep penghasilan idea ni ada dua iaitu bentuk mengikut fungsi, form follow function ataupun function follow form iaitu fungsi mengikut bentuk. Ini adalah bentuk mengikut fungsi dan fungsi mengikut bentuk. Dalam bentuk mengikut fungsi, dia ni, reka bentuk dia ni ikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan. So yang ni dia memenuhi sepenuhnya. Contoh yang nak ada tunjuk ni adalah kerusi. Kerusi kita tahu bentuk dia untuk tempat duduk. Tapi untuk memenuhi fungsi tempat duduk ni, dia tambah dekat belakang ni untuk rehatkan badan. So dia jadi kerusi malas. Kalau fungsi mengikut bentuk pula, dia diwujudkan hasil daripada fungsi produk yang telah dihasilkan. So produk yang telah dihasilkan, dia ubah jadi sesuatu yang baru, tapi mempunyai fungsi yang sama. So dekat sini, reka bentuk dia ni mempunyai reka bentuk yang menarik. So contohnya macam lodge nest ni, iaitu senduk macam bentuk dinosaur ni kan. Dia bentuk dia comel. Orang macam comelnya macam nak beli kan. Tapi dia berfungsi tak? Berfungsi untuk ambil makanan dalam periuk. Okay.
So kita akan tengok daripada dua konsep ni, kita akan tengok uji minda, iaitu yang pertama adalah meja. Meja ni dia adalah bentuk mengikut fungsi atau fungsi mengikut bentuk? Ya, betul, dia adalah fungsi mengikut bentuk sebab fungsi dia adalah uh, untuk makan dan sebagainya, tapi dia ada bentuk yang unik. Kemudian kita ada kerusi dekat sini. Kerusi ini ada berbagai lapis. Dia adalah bentuk mengikut fungsi. Dia tiru bentuk sedia ada dekat pasaran. Dia gabungkan menjadi satu fungsi, iaitu untuk duduk. Kemudian yang ketiga ni adalah plug. Wire plug ni adalah wire plug yang paling nipis dan dia adalah bentuk mengikut fungsi. Sebab apa? Dia ada tambah fungsi yang lain tetapi menggunakan bentuk yang sama, iaitu soket kabel untuk pasang charge. Okay? Kemudian kita akan pergi yang seterusnya adalah elemen dan prinsip reka bentuk. Dan prinsip bentuk ada video kita dah belajar sebelum ni dekat form 1, iaitu kita ada garisan, warna, bentuk, rupa, nilai, ruang, tekstur dan juga saiz. So apakah kepentingan kan untuk mempamerkan idea awal sesuatu rekaan, yang mana idea yang disampaikan tadi boleh dipaham oleh pelanggan. So kalau dari segi garisan, kita ada garisan untuk melukis, mendata, menegak dan sebagainya. So dia boleh menghasilkan bentuk, rupa, jalinan dan bayang lah. Kalau dari segi warna pula, warna kita ada warna panas dan juga warna sejuk. Warna panas untuk warna panas, warna macam merah, kuning, dan warna sejuk adalah warna biru, hijau, purple. Kemudian kita ada bentuk. Bentuk ni dalam bentuk 3D, pula dalam bentuk rupa adalah dalam 2D. Kalau nilai ni pula adalah kesan terang atau gelap sesuatu rona warna. Contohnya kalau kita nak tahu nilai ni macam tudung perempuan lah. Perempuan punya warna pink contohnya. Bukan pink. Ada warna pink gelap, pink cahaya, pink pekat. Tu. Okey, dia ada tone. Kalau dari segi ruang, dalam segi ruang pula, dia kat dalam ni adalah ruang. Okey, dari tekstur pula kita boleh rasa tekstur tu kasar ke, licin ke, halus ke, kesat berdasarkan produk yang dibuat. Dan kita ada saiz untuk ukur. Kita ada panjang, lebar dan juga tinggi. Dari segi prinsip pula, kita ada 7 juga, iaitu keseimbangan, pergerakan, kontras, pengulangan, penekanan, peringkasan, kesatuan, kepelbagaian dan juga harmoni. Keseimbangan, kita ada simetri dan asimetri. Pergerakan ni contohnya macam kita tengok satu gambar tu, kita rasa gambar tu bergerak. Okay. Kemudian kita ada pengulangan. Pengulangan ni ada dekat tingkap istana, dekat kapet rumah kita. Dia bentuk yang berulang-ulang. Kalau dari segi penekanan pula, penekanan ni diwujudkan untuk selahkan sesuatu elemen. Contoh macam ada 3 ni kan. Kita ada nampak yang sama tapi bentuk warna dia warna pink. Ini sama tapi bentuk dia ni warna hijau besar. Kalau yang ni macam sama tapi dia ada bentuk bulat. Kat penekanan ni kita boleh nampak kalau siapa yang ambil lesen kereta, dia ada bagi satu benda untuk test kita ni raba warna ataupun tidak. Dia ada bagi bentuk macam ni lah, tapi dekat bentuk-bentuk ni akan ada nampak nombor. Tu dia menggunakan prinsip penekanan. Kemudian kita ada keringkasan, kita ada kesatuan iaitu kerusi ni, dan kepelbagaian ni adalah contoh macam doodle ni lah. Dan harmoni, dia menimbulkan emosi yang tenang. Okay? So, kemudian kita akan pergi yang ketiga adalah lakaran perkembangan idea. Lakaran perkembangan idea ni nak membantu menjelaskan rupa cadangan rekaan dalam bentuk 3D lah. So, yang ni kita akan menilai konsep reka idea. Ini adalah contoh lakaran 3D. Okay? Ini adalah contoh lakaran perkembangan idea bagi contoh peminat kasut meja oleh rujuk teks muka surat 60. Kita ada 4 lakaran idea. Contoh yang pertama ni lakaran idea ni macam Ibu Ajinomoto sebutlah dia hitam dekat dapur rumah mak awak tu kan. Tapi dekat sini dalam perkembangan lakaran ni kena ada elemen dan juga prinsip. Ini lakaran yang pertama. Lakaran yang kedua ni pula dia macam bentuk torchlight. Lakaran ketiga ni pula macam bentuk macam pistol. Lakaran yang keempat ni pula adalah macam bentuk pencuci berus ke wanita. Okey. Antara 4 perkembangan idea ni nanti dia akan berbincang yang mana akan menjadi lakaran yang akhir. So setiap lakaran perkembangan ni kena ada nama elemen, nama komponen tu, ada pandangan hadapan, ada elemen dan juga prinsip. Okey. Kemudian kita akan uji minda. So yang dekat sini, rekaan bentuk produk mengikut fungsi yang dikehendaki pelanggan.
So, kita ada dua konsep tadi, bentuk mengikut fungsi atau fungsi mengikut bentuk. Kata kunci dia adalah produk mengikut fungsi. So, dia adalah bentuk mengikut fungsi. So, kat sini, mengapakah lakaran persembahan idea penting dalam penghasilan produk? Dia penting untuk kita menjelaskan rupa rekaan, memudahkan penilaian konsep dan juga menambahkan elemen serta prinsip. So, yang ketiga, mengapakah penambahbaikan perlu dilakukan? Ia untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. So, sebagai rumusan, untuk hari ini kita dah belajar tentang perencanaan idea dan juga lakaran idea. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!